Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak murid cikgu. Kita berjumpa lagi pada kelas hari ini. Kita teruskan dengan tajuk yang baru dalam tema 1, istimewanya keluargaku. Unit 2, satu keluarga, dua budaya. Topik yang akan kita pelajari pada hari ini ialah unitnya keluargaku. Standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini, mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Manakala standard pembelajaran 1.3.1, mendengar, memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Hari ini kita akan belajar, kita akan fokus kita kepada ayat perintah. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memberikan respon terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Okey, mari kita belajar tentang ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Bermaksud kita nak meminta seseorang melakukan sesuatu tindakan. Ayat perintah ditujukan kepada orang kedua ataupun orang lain. Okey, mari kita tengok jenis-jenis ayat perintah. Okey, ayat perintah terbahagi kepada ayat suruhan, iaitu ayat yang digunakan untuk memberi perintah ataupun arahan. Yang kedua, ayat silaan, ayat yang digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Yang ketiga, ayat larangan, iaitu ayat yang melarang ataupun menegah seseorang melakukan sesuatu tindakan maupun perbuatan. Yang seterusnya, ayat permintaan, ayat yang digunakan untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan seseorang. Okey, mari kita lihat contoh kata perintah dan penggunaannya. Jangan biasanya digunakan untuk melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Usah pula untuk melarang orang daripada melakukan sesuatu. Jangan dengan usah ni penggunaan dia sama. Okey, sila digunakan untuk meminta dengan hormat supaya seseorang tu melakukan sesuatu perbuatan. Jemput digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang. Sila dengan jemput ni sama penggunaannya. Harap digunakan untuk meminta supaya terjadinya sesuatu perkara, iaitu harapan, menaruh harapan. Minta dan tolong ni kita guna untuk meminta ataupun kita mahukan sesuatu ataupun untuk meminta bantuan orang lain. Okey, ini contoh ayat perintah. Okey, yang pertama, jangan pergi ke sungai itu. Yang ini merupakan ayat larangan. Sila makan kuih yang telah dihidangkan ini. Ini pula merupakan ayat silaan. Siapkan tugas kamu sebelum pergi bermain. Ini ayat suruhan, bermaksud dia suruh kamu menyiapkan dulu tugasan sebelum kamu dibenarkan bermain. Minta semua murid diam. Yang ini pula merupakan ayat permintaan. Okey, mari kita rujuk muka surat 7 buku teks. Okey, beri respon terhadap ayat perintah. Okey, yang ini dialog yang terdapat pada muka surat 7 buku teks. Di dalam dialog ni terdapat beberapa kata perintah yang digunakan dalam ayat perintah. Okey, contohnya
Jangan. Jangan ni merupakan ayat larangan. Sila merupakan ayat silaan. Okey, tolong. Ayat permintaan. Harap. Ayat permintaan. Jika kamu perhatikan, pada kata perintah ni ada penggunaan partikel lah. Okey. Bermaksud bersama-sama kata perintah, kita boleh menggunakan partikel lah untuk menegaskan sesuatu ayat perintah. Okey, mari kita lihat bagaimana cara kita nak beri respon terhadap ayat perintah. Okey, ini perbualan antara Amma dengan sahabatnya. Okey, jangan malu-malu Amma, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Okey, apa respon yang Amma boleh berikan? Terima kasih Ruben, tentu sedap rasa kuih bulan ini. Okey, perbualan antara Amma dan Ruben diteruskan. Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amma. Semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Okey, apa pula respon daripada Amma? Wah, sedapnya. Pandai ibu kamu membuat kuih muruku ini. Okey, dialog yang seterusnya. Tolong ambilkan album itu, Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Okey, kita lihat pula apa respon daripada Ruben. Baiklah, saya akan mengambil album itu untuk kamu. Gambar itu diambil, wah nampak tak ni? Ayat daripada Ruben dengan Amma. Okey, bila Amma dah beri bila Ruben dah beri album tersebut kepada Amma, tengok apa yang Amma perhatikan. Gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baru Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Yang ini respon Ruben apabila Amma melihat album keluarganya. Wah, bertuahnya kamu Ruben. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya. Okey, apa Ruben jawab? Inilah uniknya keluarga saya. Bermaksud di dalam keluarga Ruben ni, mereka mengamalkan dua budaya, iaitu budaya daripada kaum Cina dan kaum India. Okey, mari kita lihat pula apa latihan yang perlu kamu buat. Okey, yang pertama, buat latihan dalam buku tulis nombor 14 tata bahasa. Yang kedua, cikgu ada sediakan latihan pengukuhan, iaitu latihan yang menggunakan Google Form. Latihan ni kamu boleh lihat di Google Classroom Bahasa Melayu. Okey, mari kita lihat bagaimana cara kamu nak membuat latihan di buku tulis nombor 14 tata bahasa. Okey, seperti biasa, tulis hari dan tarikh. Selepas kamu tulis hari dan tarikh, kamu perlu tulis rujukan buku teks halaman 7 dan tajuk pada hari ini, iaitu uniknya keluargaku. Kenapa kita kena tulis rujukan dan tajuk ni? Supaya bila kita nak buat rujukan nanti kita tahu, okey, latihan ni kita buat berdasarkan buku teks, muka surat 7. Kemudian kamu perlu selang satu baris, kamu tulis pula arahan untuk latihan. Tulis ayat perintah mengikut jenisnya. Ada 4 jenis tadi ayat perintah, iaitu ayat suruhan, larangan, permintaan dan silaan. Okey, apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu menulis satu ayat perintah mengikut jenis-jenis yang cikgu senaraikan di sini. Okey, yang pertama ayat suruhan. Okey, kamu buat satu ayat suruhan di sebelah kanannya. Ayat permintaan, ayat silaan dan yang seterusnya ayat larangan. Okey, ada dua cara kamu buat latihan ni. Yang pertama, kamu boleh salin semula latihan yang ada pada halaman 7 tadi, pada muka surat 7, ataupun kamu rasa kamu nak buat sendiri ayat perintah pun boleh. Jadi kamu bina sendiri ayat perintah. Contoh ayat suruhan. Okey, kamu bina sendiri ayat kamu pun tak ada masalah.
Okey, mana-mana pun boleh. Sama ada yang pertama nak bina ayat perintah sendiri. Yang kedua, kamu nak salin balik ayat perintah yang terdapat dalam halaman 7. Dua-dua pun cikgu akan terima. Okey. Bila kamu dah siapkan latihan tersebut, pastikan kamu hantar latihan di Google Classroom Bahasa Melayu. Kenapa kena hantar? Supaya latihan yang kamu buat tersebut, saya dapat semak dan betulkan jika terdapat sebarang kesalahan. Okey, jangan lupa ada dua latihan hari ini. Latihan menulis ayat perintah dan yang kedua latihan pengukuhan iaitu latihan yang menggunakan Google Form. Okey, sekiranya ada sebarang masalah, kamu boleh tulis pada ruangan komen di Google Classroom kamu. Okey, sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik. Okey, terima kasih anak-anak. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.